Apa khabar semua? Selamat kembali ke kelas mingguan kita. Okey, untuk hari ini kita akan habiskan bab 5. Okey, bab 5. Okey, kita sudah habis larutan minggu lepas. Okey, untuk minggu ini kita akan buat pembersihan dan pembekalan air. Okey, bab yang senang. Okey, tak ada benda banyak nak hafal. Okey, pembersihan air. Okey, untuk dapatkan air bersih. Okey, air bersih, air tulen. Okey, sebab kenapa? Nombor satu, okey, hapuskan kekotoran. Kita nak buang kotor seperti habuk, tanah, zarah, okey, lumpur, okey, apa benda-benda yang kamu boleh tengok. Nombor dua, mengeluarkan garam terlarut. Okey, ini kita tak boleh tengok, tak nampak kita kena buang. Okey, macam air laut. Okey, nombor tiga, ini paling penting, bunuh mikroorganisma. Okey, mikroorganisma ialah bakteria yang boleh buat kamu sakit jika kamu terminum air yang kotor. Okey, untuk empat, menghilangkan bau, rasa, warna yang tidak menyenangkan. Okey, air sepatutnya jernih. Tak berwarna, tak berbau. Okey, jika ada bau, ada warna, okey, ada rasa, kita akan rasa tak selesa. Okey, macam saya, kalau saya minum air mineral botol, saya akan rasa tak selesa sebab dia macam ada rasa. Okey, kan? Pernah minum air mineral kan? Dia ada rasa sedikit. Okey, so untuk point sini, kita ada 4 cara untuk bersihkan air. Okey, ada 2 benda yang kita kena bersih. Okey, bahan terampai. Okey, fokus kita bahan terampai dan mikroorganisma. Dua benda ni yang kita kena bersihkan. Tahu tak apa tu bahan terampai? Okey, jika kamu goyang-goyang goncangkan air, kamu nampak macam ada titik-titik, itulah bahan terampai. Macam ada pasir dalam. Pasir bahan terampai. Masih ingat ampaian minggu lepas? Okey, so dua benda ni kita kena buang. Okey, untuk cara pertama, kita panggil dia penurasan. Okey, penurasan. Dalam bahasa Inggeris kita sebut filtration. Okay, kita nak filter air. Mesti dekat rumah ada filter air kan? Kita panggil penurasan. Okay, benda ni, kita guna pasir atau kita guna kertas turas, kertas menapis, filter paper, untuk tapiskan air, untuk turaskan air. Tapi benda ni, kamu kena ingat, dia hanya buang bahan terampai. Macam pasir dia buang. Tapi mikroorganisma dia ada. Dia tak boleh bunuh, dia tak boleh turaskan bakteria. Dia masih ada bakteria. Sebab itulah air yang sudah turas, dia ada bakteria, kamu kena masak dulu. Kamu tak boleh minum sebab kamu boleh sakit. So kelebihan mengeluarkan zarah terampai, kelemahan tidak mengeluarkan mikroorganisma. Bahan terlarut ni tak penting. Mikroorganisma penting. So dia bunuh satu, dia buang satu, dia tak bunuh satu. Untuk cara 2 dan 3, dia songsang. Dia lawan, dia songsang. Pendidih maksudnya saya masak air. Pengklorinan maksud saya tambah klorin. Tahu tak apa tu klorin? Kamu pergi kolam renang, mesti kamu ada bau macam bau yang tak selesa. Macam busuk dalam kolam renang sebab dia sudah tambah klorin. Benda yang kamu hidu tu adalah klorin. Klorin dengan masak air, cara sama, dia adalah untuk membunuh mikroorganisma. So dia songsang. Dia boleh bunuh mikroorganisma, tapi dia tak boleh buang zarah terampai. Dia songsang. Tadi zarah terampai boleh buang, mikroorganisma tak mati. Sekarang mikroorganisma mati, tapi zarah terampai, barang terampai, dia tak buang. So dia buang satu, dia tak buang satu. Untuk yang complete punya, yang sempurna, kita buat 4. Kita sebut dia penyulingan. Penyulingan untuk hasilkan air suling. Apa maksud air suling? Air suling maksudnya 100%, 100% dia air sahaja. Tak ada mineral, tak ada bakteria, apa-apa pun tak ada. Hanya air tulen. 100%, 100% pure water. So bakteria tak ada, bahan terampai tak ada, bahan terlarut tak ada, semua tak ada. Ini air yang paling bersih. Dalam makmal, bila kita buat eksperimen, kita guna air suling sebab dia sangat tepat.
Okay, dia takkan kacau kita punya eksperimen. Okay, so kita guna ice flame. Okay, faham So 4 cara. Okay, so kita tengok sistem bekalan air. Okay, macam mana kita bersihkan air sebelum air sampai ke rumah kamu. Okay, bila kamu buka air, okay, kamu boleh terus minum. Okay, boleh terus minum sebab air dalam Malaysia dia sangat bersih. Okay, so kita tengok apa tangki yang ada. Okay, nombor 1, dia simpan dalam kolam takungan dulu. Okay, dia kumpul air dulu. Dia kumpul dari mana? Kumpul dari hujan, dari sungai, dari tasik, mana-manalah. Okay, boleh. Okay, tangki nombor 1. Oh, sini tak tulis ya. Okay. Okay, sini ada satu tangki. Okay, tambah satu lagi tangki. Okay, tangki nombor 1 kita sebut dia tangki penapisan. Okay, tangki penapisan. Oh, sini langsung tak tulis Okay, tak apa. Saya bagi fungsi. Okay, dia sudah lari Oh, dia sudah lari. Okay, untuk nombor 1, tangki penapisan, ini adalah untuk menapiskan bahan besar. Okay, ini tangki nombor 1. Okay, saya nak asingkan benda besar dulu. Macam kamu bersihkan lantai dekat rumah, kamu sapu dulu. Sebab kenapa? Kamu nak sapukan benda-benda besar. Macam rambut, macam kertas, kamu sapu dulu. Baru kamu mop. Okay, kamu mop lantai. Kan? Okay, kan? Kamu bersihkan benda besar dulu. So, tangki nombor 1, kita sebut dia tangki penapisan. Sebab saya nak tapiskan benda-benda besar dulu. Macam daun, macam kertas, macam ranting, kayu ke apa ke, sampah besar saya asingkan dulu. Okay, tangki nombor 2. Okay, nombor 2 dengan nombor 3, bukan sini. Okay, nombor 3 sini. Okay, ini tangki pencampuran, jangan kisah. Okay, tak kisah. Okay, kita tengok nombor 2, tangki penggumpalan dengan tangki penggenapan. Okay, 2 dengan 3 ni, dia kerja bersama. Okay, dia kerja bersama. Okay, nanti saya terangkan. Okay, penggumpalan dalam bahasa Inggeris kita sebut coagulation. Okay, coagulation. Maksudnya apa? Kita jadikan benda-benda kecil, saya kumpulkan dia jadi benda besar. Okay, so dia sebut gumpal. Bukan kumpul, kumpal. Kumpal maksudnya benda-benda kecil, saya kumpalkan dia jadi besar. Okay, macam kamu punya darah, dia akan gumpal. Okay, bila kamu berdarah, tunggu 5 minit, dia tak berdarah. Dia akan henti sebab dia sudah gumpal. Okay, dia sudah gumpal sini. So sini, okay, dia ada tambah 2 benda. Nombor 1, ini kena ingat saya highlightkan. Nombor 1, alum. Nombor 2, kapur mati. Okay, apa fungsi alum ni? Okay, fungsi alum adalah untuk menggumpalkan zarah terampai. Okay, zarah terampai yang kecil, kecil halus, kecil atau halus, yang kita tak dapat nak filter, tak dapat nak turas, saya kumpulkan dia. Okay, alum ni dia macam gam, dia akan lekatkan semua benda-benda kecil, dia akan lekat semua. Dia akan kumpul semua, jadikan dia besar. So, kalau dia sudah jadi besar, senang untuk kita nak tapiskan. Okay, betul? Faham? Okay, so untuk kapur mati, ini untuk neutralkan keasidan air. Okay, air kita, kalau ada bakteria, kalau dia busuk, dia adalah berasid. So, kapur mati, dia nak neutralkan asid untuk jadi dia jadi neutral. Tahu tak apa tu neutral? pH 7. Maksudnya dia tak jadi asid. Okay, saya nak hapuskan dia punya asid. So, dua-dua benda ni mesti ingat. Sangat-sangat penting. Okay, so alum ni sekarang saya sudah gumpalkan. Saya sudah tampal. Saya sudah lekat semua benda kecil. Saya akan masuk tangki nombor 3. Tadi saya katakan dia kerja bersama. Okay, ini adalah tangki penggenapan. Okay, penggenapan maksudnya dia tenggelam. Okay, dia tenggelam. Okay, dalam bahasa Inggeris kita sebut dia sinking. Okay, sekarang saya letak sini. Tadi zarah yang kecil ni sudah jadi besar.
Okay, dia sudah tampal. So, kalau saya letak dekat tangki penggenapan, dia akan genap ke bawah. Dia akan tenggelam ke bawah. Okay, dia akan settle dekat bawah. So, sini atas punya akan jadi air bersih. Sebab lumpur-lumpur yang kecil, pasir-pasir kecil, saya sudah genapkan ke bawah. Sini semua pasir dengan sampah ke apa ke. Sini semua air bersih. Okay, so nampak tak? Dua tangki ni dia kerjasama. Satu untuk lekatkan benda-benda kecil. Satu untuk tenggelamkan, untuk settlekan benda-benda kecil. Okay, faham? So, lepas keluar tangki penggenapan, air akan jadi jernih, akan jadi bersih. Kamu akan nampak, dia sudah, warna sudah jadi clear. Okay, so kita masuk sekali lagi. Tangki nombor 4, tangki penurasan. Okay, ini untuk turaskan air. Okay, turaskan air dengan pasir. Turas. Apa maksud turas? Turas maksudnya filter. Okay, dengan filter. Okay, mungkin kamu tanya, cikgu, tangki nombor 1 dia sudah filter kan? Itu untuk benda besar. Ini untuk benda halus. Saya filter 2 kali. Okay, so lepas saya genap dalam tangki 3, okay, saya ada tinggal sedikit lagi. Dalam tangki 4, saya filterkan semua. Okay, so lepas tangki 4, kamu akan dapatkan air bersih. Okay, kamu akan dapatkan air bersih. Tapi ada satu masalah lagi. Air itu bersih, tapi dia masih ada mikroorganisma. Dia masih ada bakteria, masih ada kuman. Okay, kalau kamu minum air ni, kamu masih boleh jatuh sakit. Okay, so untuk sekarang, saya akan masukkan klorin. Okay, pengklorinan. Okay, sini tambah lagi ya. Dia juga akan tambahkan satu bahan, kita sebut fluorin. Okay, fluorin. Okay, fluorin ya. Okay, klorin ni, fungsi dia adalah untuk bunuh mikroorganisma. Okay, saya tulis short form Okay, fluorin ni untuk cegah atau elakkan perebutan gigi. Perebutan gigi. Kamu pergi tengok kamu punya ubat gigi. Kamu punya toothpaste, kamu punya ubat gigi, dekat atas dia akan kata ada fluorin. Fluorin ni untuk gigi kita. Sebab kenapa dia nak letak sini? Sebab untuk atuk kita, nenek kita, masa dulu, dia orang tak ada wang untuk beli ubat gigi. Sebab itulah kita punya kerajaan, dia letak fluorin dalam air. Supaya orang yang tak ada wang nak berus gigi, dia minum air, dia akan cegahkan gigi supaya dia tak reput. Untuk sekarang, tak ada fungsi dah sebab semua orang pun mampu beli ubat gigi. Sekarang tak ada orang yang tak mampu beli ubat gigi lah kan. So dialah untuk cegahkan perebutan gigi. So ini tangki nombor 6. Dan tangki nombor 7. Lepas 7 tangki ni, dia akan simpan dalam tangki simpanan. Ini adalah air bersih. Yang langsung sangat bersih. So kamu boleh minum air pipe sebenarnya. Kamu tak perlu nak masak. Sebab air Malaysia sudah bersih. Boleh? Harap semua boleh faham. Tangki 7 tangki ni kamu kena hafal. Sangat-sangat penting. Kita tengok masalah air yang kita hadapi. Ini dalam kebat dalam soalan-soalan esei atau soalan-soalan panjang 3 markah. Apa maksud new water ni? Ini berlaku di Singapura. Singapura ni negara dia kecil, so dia tak mampu nak bersihkan air. Sebab bersihkan air, kamu kena buka satu kilang. Kilang tu, kamu kena ada tempat. Dekat Singapura, terlalu kecil. Negara dia sangat kecil, dia tak ada tempat nak bina kilang. So, dia buat macam mana? Dia beli air dari kita, dari Malaysia. Malaysia yang jual air bagi Singapura. Lepas dia guna air, dia akan kitar semula. Dia akan recycle dia punya air. Hebat kan? So Singapura mempunyai bekalan air yang terhad. Negara ini menggunakan teknologi moden untuk kitar semula kumbahan. Kumbahan maksudnya bahan buangan lah. Dalam air, ke dalam air minuman dan kegunaan industri dikenali sebagai new water. So sebenarnya orang Malaysia sangat bertuah. Kita ada air bersih. Dekat Singapura, dia kena beli air. So sebab dia
Kecil, negara kecil. Okay. So, penuaian air dari kabus. Okay. Kabus ni kita sebut fog. Okay. Bila kamu bangun awal, jam 5 pagi, kamu akan nampak kabus dekat luar. Okay. Macam dekat atas genting. Okay. Dekat atas genting Highland, kamu nampak kabus. Okay. So, kabus ni, jika kita boleh ambil kabus, kita boleh, kita kondensasikan kabus, kita akan jadi air. So, air kita boleh guna. Okay. Ini salah satu cara kita nak dapatkan air free. Okay, lagi satu cara, kamu boleh menuai air hujan. Okay, kita sebut rainwater harvesting. Okay, kamu pergi kumpul air hujan, lepas tu guna air hujan tu untuk cuci kereta ke, cuci lantai ke. Jangan minum lah, ya, dia tak bersih. Okay, cuci-cuci boleh lah. Okay, so osmosis terbalik. Ini osmosis songsang kita guna untuk hasilkan air mineral. Okay, air minuman. Okay, minuman. Okay, kamu pergi tengok dekat botol air mineral tu, dia akan tulis sana osmosis berbalik. Okay, ini adalah untuk hasilkan air bersih. Okay, so kelestarian sumber air. Okay, macam mana kita nak kekalkan sumber air supaya kita punya anak cucu boleh guna. Okay, apa bahan pencemar kita ada dalam air kita? Nombor satu, sistem domestik. Okay, apa maksud sistem domestik? Maksudnya apa yang kamu buang setiap hari dari rumah kamu itu adalah sisa domestik. Macam sisa makanan, kamu punya tulang ikan, tulang ayam, makanan yang tak mampu nak makan, yang sudah rosak, yang kamu buang, semua adalah sisa domestik. Okay, ini dari rumah. Okay, so macam mana kita nak selesaikan? Nombor satu, naik tarafkan sistem perkumbahan. Okay, kita nak pastikan sistem perkumbahan maksudnya macam mana kita nak bersihkan kita punya air. Yang tadi kita sudah belajar. Okay, menaik tarafkan. Okay, so kita nak buatkan supaya kita punya sistem sangat baik. Okay, dia boleh bersihkan air. Nombor dua, mendidik orang. Ini bahagian yang paling susah ni. Okay, sebab orang sekarang ni dia otak banyak orang lagi otak macam sakai, ajar dia tak faham. Dia masih buang sampah ke dalam air, ke dalam sungai, ke dalam tasik, dia tak kisah. Okey, dia tak pakai otak. Kita kena didik dia. Okey, nombor tiga, meningkatkan kemudahan sanitasi. Sanitasi maksudnya sumber bekalan air bersih lah. Okey, macam kalau kamu punya tandas, kamu punya toilet ada air bersih, maksudnya sistem sanitasi bagus. Okey. Ini untuk luar bandar, untuk kampung-kampung yang tak ada air bersih. Okey, nombor dua. Ini sisa industri. Okey, sisa industri. Ini dari mana? Ini dari kilang. Okey. Ini kita tak dapat nak kawal. Kita hanya boleh guna undang-undang. Okey, kita kena guna undang-undang. Okey, nombor tiga, bahan kimia, bidang pertanian. Pertanian ni sangat kotor juga. Okey, sebab dia buang banyak baja dan racun perosak. Okey. So nombor empat, tumpahan minyak. Ini dekat laut. Okey, minyak macam petrol. Okey, jika ada aksiden dia akan tuang minyak dekat atas laut. Okey, ini banyak berlaku di US, di Amerika Syarikat. Okey, USA. Okey, ini saya tak cakap lah ya. Okey, jom kita masuk latihan. Okey, nombor satu. Penurasan melibatkan menggerakkan air melalui penapis untuk menyingkirkan apa kita nak buang, untuk menyingkirkan zarah-zarah terampai. Okey, air yang telah melalui penapis dipanggil hasil turasan. Okey, air yang kita sudah turas kita sebut hasil turasan, air turasan. Okey, bahan peperjaya diperangkap, kita yang benda kotor tu kita sebut baki. Okey, baki. Okey, so B, apa adalah cara digunakan air supaya air selamat diminum? So kita guna pendidih. Okey, kalau kamu nak tulis pengklorinan boleh juga, sama. Okey, dua-dua ni fungsi sama. Okey, cara ini membunuh paling banyak. Okey, membunuh siapa? Mikroorganisma. Okey, saya tulis short form lah dalam air, tetapi tidak dapat menyingkirkan apa yang tidak boleh dia buang. Dia tak boleh buang zarah-zarah terampai. Menyingkirkan zarah-zarah terampai. Lagi satu, dan apa? Apa terlarut.
Garam mineral terlarut. Okey, maksudnya dalam dia masih ada garam macam air laut. Okey, untuk C, penyulingan digunakan untuk mendapatkan air tulen dikenali sebagai air suling. Kita sudah cakap tadi. Okey, penyulingan menyingkirkan apa dia buang? Menyingkirkan zarah-zarah terampai. Lagi membunuh siapa? Mikroorganisma. Menyingkirkan garam mineral terlarut. Okey, D, apa digunakan untuk merawat kolam dan loji perawatan air? Siapa? Pengklorinan. Okey, apa maksud loji? Loji maksudnya kilang lah yang kita nak proses air. Okey, nambakan kaedah bunuh mikroorganisma. Siapa buat? Okey, boleh tulis pengklorinan atau pendidihan. Sama. Hapuskan zarah terampai. Ini kita panggil penulasan. Okey, filter. Air tulen. Penyulingan. Okey, hapuskan semua. Ini sama penyulingan. Okey, benda sama. Okey, Vicky melakukan aktiviti beberapa untuk kaedah penyulingan air menggunakan air sungai keruh. Okey, keruh maksudnya kotor. Okey, air kotor. Okey, dia guna 4 cara. Okey, air ditapis, okey, atau dituras. Okey, dididih, disuling, klorin. Sampel manakah menjadi jernih? Yang mana kamu akan nampak dia jernih. Okey. Jawapannya A dengan C. A ni dia turas saja, dia masih ada mikroorganisma, tapi mikroorganisma ni tak ada warna. Okay, so jangan ingat, air sungai ni nampak bersih, jernih, kamu minum kamu boleh mati sebab dia dalam ada banyak bakteria. Okay, so jangan minum Okay, F, sampel manakah masih mengandungi zarah terampai? Apa yang ada pasir dalam? Okay, rasanya B dan D. Sebab dua ni fungsi sama untuk bunuh mikroorganisma saja. Pasir masih ada. Okay, G, sampel mana akan bertukar ke air tulen? Air tulen ada satu saja iaitu C, air suling. Sampel manakah mikroorganisma diasingkan? Apa yang boleh bunuh mikroorganisma? Mikroorganisma saja maksudnya B, C dengan D. Okay, A tak ada. A dia tapis saja. Okey, untuk 20, air dikumpulkan dari 3 sungai beza. Okey, untuk sampel A, jernih, tidak berbau. Ikan gapi terletak dalam sampel air mati. Air ni ikan mati sebab dia ada mikroorganisma. Untuk B, berlumpur. Lumpur maksudnya dia kotor, dia ada lumpur. Okey, zarah-zarah terampai dalam air. Alga. Okey, apa maksud alga? Kalau kamu nampak dalam air, dia macam ada benda hijau-hijau. Itu adalah tumbuhan kecil. Kita sebut alga, algae. Okey, kelihatan tumbuh dengan subur di permukaan air. Bau busuk najis. Ini air kotor. Sangat kotor. Okey, jernih tidak berbau. Ikan gapi hidup. Ini bersih. Okey. So, sampel air manakah diambil dari sungai sebelah ladang? Ladang ni dekat mana? Dekat B. Okey, sebab kenapa saya tahu? Sebab air tepi ladang ni biasanya dia ada alga. Sebab kenapa? Kita terangkan. Okey, ladang sayuran. Okey, sayuran menggunakan baja. Tahu tak apa tu baja? Baja untuk bagi tumbuhan tumbuh. Okey, baja dicucikan. Okey, ke dalam sungai. Okey, sebab air hujan turun, kita punya baja dia akan cuci ke sungai. So, baja menyebabkan pertumbuhan alga. Okey, jika kamu nampak ada alga dalam air, maksudnya air ada baja. Baja tu najis. Okey, kamu ada najis dalam air. Tolong jangan minum. Okey.
So C, mengapa ikan gapi mati dalam sampel air diambil dari sungai A walaupun kelihatan jernih? A jernih tapi ikan mati juga sebab mengandungi air itu mengandungi mikroorganisma. Dia ada bakteria, so dia boleh mati. Untuk D, air di dalam sampel B dituang melalui penapis. Dia masuk B. So dia ada batu, ada pasir kasar, pasir halus. Huraikan bagaimana lapisan berlainan menuras benda asing di dalam air. So benda asing dalam air akan melekat ke bahan penapis. Bahan penapis ni 3 ni bahan penapis. Semakin halus bahan penapis, semakin banyak benda asing diasingkan. So ini dia tak lekat banyak, tapi untuk pasir halus ni banyak benda asing dia boleh keluarkan dari air. So air ni dia masih mengandungi apa? Mikroorganisma. Maksudnya dalam air ni dia masih kotor, dia masih ada kuman, kamu masih tak boleh minum. Adakah air di satu lagi. Terangkan rupa air dikumpulkan di bahagian bawah. Air akan kenampakan jernih. Nampak bersih. Adakah air di bawah selamat untuk diminum? Tidak. Sebab dia mengandungi mengandungi mikroorganisma. So A, susunkan langkah penulinan air dari 1 ke 11. Nombor 1. Apa berlaku sini? Nombor 1, air disimpan di dalam empangan. So nombor 2, dia akan masuk skrin besi. Skrin maksudnya penapis lah. Untuk menapis objek besar. Kita tapis objek besar dulu. Ini nombor 1. Nombor 3, dia akan masuk nombor 3 sini. Tangki pengkumpalan. Ingat, saya nak kumpalkan benda-benda kecil jadi benda besar. So apa saya tambah? Kapur mati dan alum. Kapur mati dan alum. Lepas tu saya akan masuk tangki penggenapan. So apa berlaku sini? Jirim terampai dia akan genap ke bahagian bawah. Lepas tu nombor 7, saya masuk tangki penurasan. Saya akan melalui beberapa lapisan batu dan pasir. Sekarang air sudah bersih. Lepas ni, ada lagi satu. Ini nota dia tak ada. Saya sudah salah sikit. Ini nombor 3. Ini nombor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apa maksud udara sini? Sini tambah lagi 1 ya. Tangki nombor 2. Ini tangki nombor 3, 4, 5, 6. Sini 3, 4. Sini 3 dan 4. 5, 6, 7, 8. So, tangki 2 ni kita sebut tangki pengoksidaan. Apa berlaku sini? Saya akan pump oksigen ke dalam ke air untuk hilangkan bau. Jika ada oksigen, dia takkan berbau. Kenapa? Jangan tanya. Itu saja kamu kena ingat. Nota ni ada salah sikit ya. Tolong tukar ya. So 9 tambah klorin dan fluorin. Last sekali, ini 10, sorry. 11 air disimpan dalam tangki. So tengok sini tak
dia tak lukis. Okay? Ada nota dia tak lukis. Okay? Mengapa air di kolam didedah kepada udara? Kenapa sini dia tak tutup? Okay? Untuk mengelakkan mengelakkan pertumbuhan mikroorganisma. Okay, jika ada matahari, mikroorganisma dia tak tumbuh. Jika kita tutup dia, dia gelap, dia akan tumbuh, dia akan jadi busuk. Okay, apakah dua bahan ditambah ke dalam tangki penggumpalan? Dia tambah apa? Dia tambah alum dengan kapur mati. Namakan bahan ditambah untuk menggumpalkan. Apa yang gumpal? Alum. Apa berlaku jika tidak ditambah? Okey, zarah terampai halus. Okey, tidak menggumpal. Okey, tidak menggenap. Okey, di tangki penggenapan. Okey, apakah fungsi tangki penggenapan? Okey, untuk zarah terampai menggenap ke bahagian bawah. Okey, harap semua boleh faham Okey, 22 tangki P. Saya ada tambah dua benda. Ini tangki penggumpalan. Okey, Q ni sini ada benda genap. Okey, tangki penggenapan. Okey, untuk R, ini ada turas. So, penurasan. Okey, S saya tambah dua benda. Oh, bukan S dekat sini. Okey, S ialah tangki apa ya? Saya nak simpan tu. Tangki simpanan. Okey, bahan L dengan M. L tu apa? L tu klorin. Untuk apa? Untuk bunuh mikroorganisma. M ni fluorin. Ini untuk cegah perebutan gigi. Okey, di mananya letak tangki? S ni terletak dekat mana? Dekat kawasan mana? Perumahan. Okey, kamu punya rumah, dekat kamu punya rumah mesti ada satu tangki besar. Okey. Dekat mana? Pergi tanya. Okey, saya tak tahu. Okey, cadangkan 4 cara untuk jimat air. Macam mana boleh kamu jimat air? Okey, tutup air semasa berus gigi. Okey, semasa memberus gigi. Masa kamu berus gigi, tolong tutup jangan bagi dia buka Okey, apa lagi? Okey, gunakan mesin basuh hanya pada muatan penuh. Maksudnya apa? Jika kamu punya mesin basuh 7 kilo, 7 kilo baru kamu cuci. Jangan, saya ada 3 baju saya cuci. Basuh air. Okey. Nombor 3, gunakan air hujan untuk cuci lantai. Okey, lagi apa? Hadkan masa mandi. Jangan mandi panjang sangat. Okey, 30 minit dah over dah. Okey, so E, beberapa kawasan mengalami masalah bekalan air. Sebagai pegawai, sekarang kamu pegawai, cadangkan 2 alternatif lain untuk menyediakan bekalan air. Okey, boleh guna lori tangki air. Okey, gunakan lori tangki air. Apa lagi? Boleh juga guna penuaian air hujan. Okey, 2 contoh saja. Kalau kamu ada cara lain, boleh juga. Okey, so saya sampai sini untuk hari ini. Okey, tinggal 1-2 soalan saja. Okey, kamu boleh habiskan dekat rumah. Itu sahaja untuk bab 5. Kita sudah habis bab 5. Okey, harap semua faham
Okey, minggu depan kita ada satu kelas lagi. Okey, haraplah PKP, MCO ni dia tak extend. Okey, kita boleh jumpa lepas 1 minggu lebih lagi. Okey, so sekian sahaja dari saya untuk hari ini. Harap bermanfaat, harap kamu semua boleh faham. Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Okey, bye-bye.